Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi, di mana kita akan berkongsi daripada kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada petang ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-1221 pada muka surat yang ke-459. Seperti biasa, sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita dah tiba pada riwayat yang ke-1221. Kita berada pada bahagian penghujung kitab, di mana Imam Nawawi berkongsi tentang 30 hadis yang sepatutnya kita pegang di dalam kehidupan kita, kerana banyak daripada ajaran Islam dan dasar-dasar Islam pada waktu itu diambil daripada hadis-hadis ini, daripada sudut akhlak, daripada sudut sikap, daripada sudut yang pelbagai. Maka hadis yang ke-1221, Imam Nawawi membawa tajuk tidak boleh mendatangkan mudarat, tidak boleh membahayakan orang lain dan juga diri sendiri. Hadis ini adalah hadis yang ringkas. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ke-9, iaitu hadis la darara wa la dirar. Apakah hadisnya? La darara wa la dirar. Apakah terjemahannya? Tidak boleh mendatangkan mudarat ataupun tidak boleh membahayakan, dan tidak boleh juga membalas dengan sesuatu yang memudaratkan, sesuatu yang membahayakan. Para ulama, Ibn Allan rahimahullah dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah menggariskan beberapa, lebih daripada 5 maksud apakah pada waktu itu tidak boleh mendatangkan mudarat dan membahayakan, dan tidak boleh membalas dengan mendatangkan bahaya dan mendatangkan mudarat. Tidak boleh. Namun secara ringkasnya adalah kita tidak boleh pada waktu itu mendatangkan mudarat untuk diri sendiri, ataupun mendatangkan mudarat pada waktu itu kepada orang lain, kecuali pada waktu itu apabila ada hukum syarak di situ. Contohnya dalam urusan pembalasan qisas, dalam urusan hukuman pada waktu itu orang yang melakukan zina dalam keadaan cukup syarat-syarat muhsan dia, maka pada waktu itu direjam, ataupun pada waktu itu diberikan sebatan kepada orang yang melakukan kesalahan. Namun secara umumnya kita tak boleh pada waktu itu mendatangkan bahaya dan mudarat, tidak pada diri sendiri dan juga tidak kepada orang lain,
yang mana Nabi SAW larang dalam hadis ini. La darara, tidak boleh mendatangkan mudarat, tidak boleh membahayakan, tidak pada diri, tidak pada orang lain. Wala dirar, dan tidak boleh membalas pada waktu itu dengan sesuatu yang boleh membahayakan. Hadis ini kata Imam Nawawi diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, dan juga ada dalam Sunan Ad-Daruqutni dengan sanad-sanad yang mursal. Maka ini adalah hadis yang ke-9, riwayat 1221, berkenaan jangan pada waktu itu membahayakan orang lain, mendatangkan mudarat kepada orang lain. Termasuklah jangan mendatangkan bahaya dan mudarat pada orang lain dengan fitnah yang kita reka. Pada waktu itu dengan fitnah yang direka-reka, dengan pada waktu itu aib yang kita buka, yang boleh mendatangkan pada waktu itu mudarat dan juga kecelakaan kepada seseorang tersebut. Riwayat yang ke-1222, hadis yang ke-10, muka surat 660, menceritakan agama pada waktu itu adalah nasihat. Apakah maksud nasihat? Iradatul khair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka sabda Nabi SAW daripada riwayat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Sabda Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Apakah maksud nasihat bila diterjemahkan? Agama adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita kena pada waktu itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sebab itu kita nampak syarak telah listkan pada waktu itu perlu untuk kita membantu orang, perlu untuk kita menolong orang. Bahkan senyum pada orang pun pada waktu itu adalah sedekah. Apatah lagi pada waktu itu nak mendatangkan mudarat padanya, maka tidak dibenarkan. Maka sebenarnya agama pada waktu itu adalah nasihat, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka bila Nabi SAW sebut ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat maksudnya menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka para sahabat bertanya, liman, untuk siapa menginginkan kebaikan tersebut? Maka Nabi SAW menyebut lillahi, untuk Allah. Maka maksud pada waktu itu an-nasihatu lillah, menginginkan kebaikan untuk Allah. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya mentaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, tidak melanggar batasan-batasan haram yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu adalah maksud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali kitabih, dan juga untuk kitabnya, memberi maksud pada waktu itu mengamalkan isi kandungannya, menghayati akan apa yang ada di dalamnya, dan juga pada waktu itu menyebarkan isi kandungan kitab Allah, Al-Quran. Maka itu adalah maksud menginginkan kebaikan untuk Al-Quran. Wali rasulih, apakah maksud an-nasihatu lirrasul, menginginkan kebaikan untuk Rasul? Dengan pada waktu itu mentaati ajaran Nabi SAW, dan juga pada waktu itu meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW ataupun dilarang oleh Nabi SAW. Dan kemudian wali a'immatil muslimin, dan juga menginginkan kebaikan untuk para pemimpin, wa ammatihim, dan untuk umat Islam secara umum. Maka inilah ajaran Islam, inilah agama Islam. Pada waktu itu mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, dalam sebahagian hadis Nabi bersabda bahawa ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum, adalah orang yang paling banyak mendatangkan kebaikan,
mendatangkan manfaat untuk manusia lain. Itu adalah hamba, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hadis yang ke-9 tadi kita belajar, jangan mendatangkan mudarat, tidak pada diri, tidak pada orang lain. Hadis yang ke-10, pada waktu itu lebih Nabi SAW suruh kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan itulah agama. Menginginkan kebaikan apa? An-nasihatu lillah. Menginginkan kebaikan untuk Allah, untuk kitabullah, untuk utusan Allah, untuk para pemimpin. Wa ammatihim, dan juga pada waktu itu untuk umat Islam yang umum, ammatul muslimin. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 adalah berkenaan pentingnya untuk mengamalkan apa yang disuruh oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kemampuan kita. Yang terbaik yang patut kita buat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Riwayat yang ke-11 ataupun hadis yang ke-11 daripada 30 hadis yang Imam Nawawi kongsikan, riwayat 1223. Riwayat 1223. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum, apa yang aku larang kalian lakukan, anhu daripada melakukannya, fajtanibuh, maka jauhilah diri. Apa yang Nabi larang, maka pada waktu itu kena tinggalkan." Kalau kita perhatikan hadis ini, maka Nabi menggunakan perkataan ma nahaitukum, apa yang Nabi larang, fajtanibuh, maka kena tinggalkan. Dan ini tidak termasuk dalam ini tanggapan sebahagian daripada orang pada waktu itu mendakwa bahawa apa yang Nabi SAW tak buat, maka kena tinggalkan. Sebab Nabi SAW tak menyebut benda yang Nabi tak buat mesti tinggalkan. Sebab banyak benda yang Nabi SAW tidak buat, tetapi pada waktu itu kita lakukan. Sebagai contoh, perkongsian melalui bukan secara perjumpaan, perkongsian melalui media sosial. Nabi SAW tak pernah buat, tapi kita buat. Adakah menunjukkan ianya salah? Bahawa semua benda yang Nabi SAW tak buat pada waktu itu mesti ditinggalkan? Tidak. Selagi mana pada waktu itu tidak ada larangan yang jelas, maka pada waktu itu tak ada masalah. Bahkan kalau kita tengok banyak contohnya kadang-kala guru-guru pada waktu itu ada yuran dia untuk pengajian, yang mana itu merupakan keperluan, sama ada tempat dan sebagainya. Maka Nabi SAW tak buat. Adakah pada waktu itu menggambarkan tak boleh? Jawapannya adalah boleh. Maka maksud daripada hadis ini adalah benda yang mesti tinggalkan dengan pasti adalah pada waktu itu apa yang Nabi larang. Ma nahaitukum, apa yang Nabi larang. Sementara benda yang Nabi SAW tak pernah buat, maka pada waktu itu taklah boleh dijadikan dalil secara umum. Pada waktu itu apa yang Nabi tak buat, maka mesti ditinggalkan. Sebab banyak benda yang Nabi SAW tak buat, tetapi pada waktu itu kita lakukan, dan ianya bukanlah pada waktu itu dilarang. Dia pada waktu itu kena lihat kembali daripada sudut konteks pada hadis Quran, hadis, ijma' dan juga dan juga kias. Adakah benda itu benar-benar tak boleh ataupun pada waktu itu ada keharusan baginya? Maka yang Nabi suruh tinggalkan adalah apa yang Nabi larang. Bukan pada waktu itu seperti pemahaman sebahagian daripada kita pada waktu itu menyebut apa yang Nabi tak buat, maka benda itu tak boleh. Benda itu mesti ditinggalkan. Maka itu bukan maksud daripada hadis ini. Namun, wama amartukum, apa yang Nabi SAW suruh, faf'alu minhu, maka buatlah daripadanya mastata'tum, ikut kemampuan kamu.
Ini daripada sudut selain daripada yang fardu. Yang fardu kita tak boleh nak kias daripada ini. Yang fardu kita mesti pada waktu itu lakukan. Ini adalah yang lain-lain daripada perkara yang Nabi SAW galakkan. Kita cubalah buat pada waktu itu ikut kemampuan kita. Maka sabda Nabi SAW, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang yang terdahulu daripada kamu, كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ, kerana banyaknya mereka bertanya. Lalu banyak bertanya pada waktu itu tidaklah tercela, sebab kita memang dituntut untuk bertanya. Apabila kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, firman Allah dalam Al-Quran. Pada waktu itu tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tak tahu. Lalu apakah maksud orang-orang yang terdahulu dibinasakan kerana banyak bersoal? Dalam kurungan, soalan kerana tak nak buat. Soalan pada waktu itu agar dapat melepaskan diri daripada melakukan sesuatu perintah, ataupun pada waktu itu meninggalkan sesuatu larangan. Kan ada sebahagian orang pada waktu itu dia tak nak ikut hukum tersebut. Ada satu hukum dia tak nak ikut, maka dia akan tanya pada banyak orang, sehinggalah dia jumpa pada waktu itu pendapat yang kata mengikut apa yang dia nak. Maka sabda Nabi, orang-orang yang terdahulu binasa kerana jenis soalan macam tu. Contoh yang ada di dalam suratul Baqarah, bila Nabi Allah Musa pada waktu itu suruh mereka sembelih lembu, maka mereka tak nak sembelih lembu tersebut. Maka mereka tanya macam-macam. Ma launuha, apa warna dia? Mahi, bagaimana sifat dia? Macam-macam yang mereka tanya. Lalu kata para ulama tafsir, Bani Israel tanya pelbagai soalan kepada Nabi Musa pada waktu itu bukan kerana tak tahu. Perintah asal hanya sembelih lembu. Tetapi apabila mereka pada waktu itu tanya dan tanya, menggambarkan pada waktu itu mereka mencari alasan untuk tidak mahu buat. Maka maksud daripada kathratu masailihim, banyak tanya di sini bukan kerana tanya tak tahu, itu tak tercela, itu digalak dan dituntut. Tetapi banyak tanya untuk berdalih supaya tak melakukan sesuatu perintah, ataupun dapat berdalih untuk untuk melanggar sesuatu larangan. Maka pertanyaan yang seperti itu pada waktu itu yang membinasakan umat yang terdahulu. Dan perkara yang kedua yang membinasakan umat terdahulu, sabda Nabi, wahtilafuhum ala anbiyaihim, kerana pada waktu itu mereka berselisih terhadap para nabi mereka. Mereka berselisih. Bila para nabi mereka dah suruh, mereka pertikai, mereka persoal, mereka berselisih, mereka tak setuju dan sebagainya. Maka dua sebab ini yang membinasakan umat yang terdahulu. Banyak tanya untuk berdalih daripada mengikut sesuatu perintah, ataupun untuk melanggar sesuatu larangan. Dan yang kedua, binasanya umat yang terdahulu kerana banyaknya mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Allahu Akbar. Ini adalah sifat yang patut kita hindari untuk mengelakkan daripada kebinasaan. Lalu ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat 1224 Nabi SAW menerangkan pada waktu itu amalan yang kalau kita pegang, manusia sayang kita. Kalau kita pegang, Allah sayang kita. Bukan mudah pada waktu itu nak mendapat kasih sayang Allah bersama dengan kasih sayang manusia. Kadang-kala kita dapat kasih sayang Allah, tapi manusia benci kita. Kadang-kala kita nak dapat kasih sayang manusia, kita korbankan keredaan dan kasih sayang Allah. Tapi ada satu amalan yang Nabi pernah ditanya, apakah amalan yang kalau aku buat, Allah sayang, manusia pun sayang. Maka ini adalah hadis yang ke-12, riwayat 1224 daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Ja'a rajul, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amalan, idza amiltuhu, kalaulah aku buat amalan tersebut, ahabbani Allah, Allah sayang aku, wa ahabbani an-nas, dan manusia pun pada waktu itu sayang aku." Apa dia amalan yang kalau aku buat Allah sayang, kalau aku buat manusia pun pada waktu itu sayang? Apa amalan tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, "Izhad fid dunya." Pada waktu itu keluarkan dunia daripada hati kamu. Bukan maksud zuhud pada waktu itu hidup sederhana, ataupun walaupun pada waktu itu Allah bagi nikmat, tapi pada waktu itu tak nak guna. Itu bukan maksud zuhud. Sebab bila Allah bagi nikmat, Allah suka kesan-kesan nikmat, atharun ni'mah, pada waktu itu kita zahirkan. Kalaulah Allah beri kepada kita kekayaan, maka pada waktu itu kita kena zahirkan kesan-kesan nikmat tersebut. Sebab itu Abu Bakar pernah tanya Nabi, apakah hukum memakai pakaian yang elok, kenderaan yang baik? Maka Nabi SAW kata tak ada masalah. Allah suka, kerana Allah suka keindahan. Allah sendiri indah dan menyukai keindahan. Maka maksud daripada zuhud di sini, kata para ulama, adalah keluarkan pada waktu itu kecintaan dunia daripada hati. Ada orang pada waktu itu dia zahirnya nampak zuhud, tetapi pada waktu itu dia inginkan dunia yang ada pada orang lain, yang menjadi milik orang lain. Maka maksud daripada izhad fid dunya, keluarkanlah kecintaan dunia daripada hati. Maka orang yang pada waktu itu dia keluarkan kecintaan dunia, ketamakan dunia daripada hati, walaupun dia mungkin ada harta, walaupun pada waktu itu dia mungkin kaya. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum, bila mereka kaya, Nabi SAW tidak berkata apa-apa. Maka sabda Nabi SAW, yuhibbukallah, orang yang hatinya pada waktu itu tidak ada kecintaan pada dunia, ketamakan pada dunia, Allah akan sayang dia. Wazahad fima indan nas, dan pada waktu itu keluarkanlah daripada hati kamu akan apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan pada waktu itu kita nak apa yang manusia ada. Kita nak pada waktu itu kita tamak dengan apa yang menjadi milik manusia. Lalu kalaulah kita pada waktu itu jaga hati kita daripada apa yang dimiliki oleh manusia, yuhibbukan nas, manusia akan sayang. Manusia akan sayang. Contohnya manusia ada harta, pada waktu itu kita tak rebut harta dia, manusia pun tak ada masalah dengan kita. Manusia pada waktu itu dia ada sesuatu, kita tak nak rebut sesuatu itu daripada manusia tersebut, manusia akan suka. Maka hati pada waktu itu kosong daripada dunia, Allah akan suka. Paling pada waktu itu daripada apa yang dimiliki oleh manusia, manusia akan suka. Kalaulah pada waktu itu kita isikan hati kita dengan kecintaan pada dunia, maka Allah pada waktu itu tidak suka. Dan kalaulah pada waktu itu kita mengejar apa yang menjadi milik manusia, kita kejar, kita pada waktu itu ingin apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia tidak akan suka. Contohnya seseorang itu ada harta, kita nak harta dia, maka dia tak suka. Seseorang itu ada jawatan, kita nak rebut jawatan dia, maka dia tak suka. Seseorang itu ada sesuatu, kita nakkan apa yang dimiliki, maka pada waktu itu tidak ada manusia yang suka. Maka kosongkan hati daripada cinta dunia, Allah akan sayang. Berpaling daripada apa yang dimiliki oleh manusia, manusia akan sayang. Hadis yang ke-12, mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Kita sambung esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Saya bawa balik daripada Melaka. Tadi uruskan pun kebumian nenek saudara. Lalu malam ni saya rasa saya tak larat untuk saya tak mampu untuk buat sebarang perkongsian. Kita jumpa esok insya-Allah jam 8.30 pagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.